majlis kita pada petang ini. So tanpa membuang masa hari ini, saya nak menjemput iaitu VC kita daripada anda kepada anda. Kita mempersilakan Tuan Sufir Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, apa khabar tuan-tuan puan-puan petang ni? Sedang cantik jam 3. Di luar pun hujan-hujan, rintik-rintik kan. Ini waktu paling sedap tengok TV, betul tak tuan-tuan? Tapi tak apa. Kita hari ni ada orang kata tujuan yang lebih besar daripada tengok TV tuan-tuan, dan mana kita nak dapatkan ilmu. Macam mana nak dapatkan ilmu untuk tambah pendapatan kita melalui pendidikan ataupun education dalam Royal Q. So kita nak memahamkan sesuatu sistem tu tuan-tuan. Of course lah, waktu start register tu kan kita nampak orang boleh buat income menggunakan Royal Q, tapi kita nak tahu juga macam mana Royal Q robot ini berfungsi, how it works, macam mana robot ni berfungsi kan. So dengan cara yang paling mudah boleh saya katakan money management lah. Macam mana kita nak menguruskan kita punya keuangan kita bila kita nak start buat trading. Sebenarnya money management ni bukanlah satu perkataan baru tuan-tuan. Kalau kita duduk dekat rumah kan, kena yang ada keluarga yang tak ada keluarga, setiap bulan kita akan ada kita punya bajet kita sendiri, betul tak? Bajet kita untuk sewa rumah berapa, komitmen loan kita berapa, untuk anak-anak kita, insurans kita, betul tak? Jadi bajet itu yang kita pakai, kita panggil sebagai pengurusan keuangan lah ataupun money management. Tapi dalam trading ni juga tuan-tuan, dunia trading ni juga tak kira apa jenis platform, apa jenis dagangan pun, trade pun, dia kena tahu juga berapa bajet kita dan berapa keuntungan yang kita boleh dapat kan. Dia tak boleh sembrono ataupun orang kata secara gambling. Kita nak trading secara gambling. Memang betul Royal Q ni adalah pemudah cara, dia adalah tools, tapi perlu juga kita faham koin-koin apa yang bagus untuk kita beli, macam mana setting layer dan martingale yang akan saya terangkan lagi. Baik, jadi tanpa buang masa tuan-tuan, kita tak nak cerita panjang. Dalam 38 partisipan petang ni pun saya dah maklumkan bahawa ini orang yang dah ada account lah. Bila orang yang dah ada account ni, tak perlulah lagi saya nak ajarkan macam mana nak masukkan duit, macam mana nak deposit kan. Itu bukan soalan dia petang ni. Soalan petang ni bagaimana untuk kita trade. Kita nak memahami kan martingales ataupun layer yang sesuai ketika market tengah jatuh lah. Waktu sekarang ni market agak sideways kan. Sideways ni maksudnya slow, dia tak naik terlalu tinggi, dia tak jatuh terlalu rendah dalam keadaan market correction. Baik, saya sharekan saya punya screen tuan-tuan. Okey, so kita buka kepada kita punya Royal Q system kita lah. Sistem Royal Q kita, buka Binance Hobby pula. So kita tengok kepada Royal Q. Okey, untuk akaun Royal Q. So akaun ni, ni bukanlah akaun saya ini untuk akaun Tuan Nizam, dia dah terlogin. Saya pun tak nak log out lah, tapi kita boleh gunakan juga akaun ni. Okey. So kita klik kepada Binance tu tadi, kita boleh nampak. So untuk kita trading tu tuan-tuan. Okey, untuk akaun ni kita boleh nampak lah ini koin-koin yang sedang di trade. Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris jadilah di trade kan, sedang trading lah, sedang trading kan. So kita boleh nampak daripada akaun ni tuan-tuan, kita boleh nampak keuntungan hari ni dalam jangka waktu rendah pun is a proven company, di mana Royal Q ni tadi boleh menjana pendapatan, sedangkan pergerakan market hari ni tak tinggi. Kalau saya tengok rata-ratanya skrin di hadapan saya ni tuan-tuan, skrin di hadapan saya ni kenaikan kalau dalam bentuk hobi pun kenaikan dia 23%. Itu pun koin-koin yang tak ada dalam exchanger Royal Q. Ada satulah AAVE, dia naik hari ni. AAVE coin naik sebanyak 16.27%. Baik, sebelum saya pergi lanjut tuan-tuan, saya nak tuan-tuan tengok dulu 18 hari bulan 12 hari ni punya trading 18 hari bulan 12, keuntungan yang dah dapat sebanyak $325. So daripada $325 ni tuan-tuan, sebenarnya dia datang daripada mana? Daripada koin-koin yang dia listkan dekat sini. Tuan-tuan boleh nampak lah. Yang pertama list dekat atas tu, ini saya gunakan Binance
Yang atas tu adalah Matic. Coin Matic Coin Matic. Berapa keuntungan yang dia dapat? $1.7. Yang kedua MDX $0.17. So kita boleh nampak setiap hari ni yang saya katakan kita work smart. Yang mana setiap kali berlaku keuntungan sebenarnya kita tak perlu buat apa-apalah kan. Royal Q terus menjual ataupun kita panggil sell lah. Sell unit kita menyebabkan kita dapat profit. Kita dapat profit. Baik. Jadi hari ni saya nak ajarkan tuan-tuan, nak tunjukkan lah, nak berkongsi, bukanlah nak ajar, mungkin ada trader yang lebih hebat daripada saya dalam ni kan. So setiap coin-coin yang kita nak beli ni tuan-tuan, dia terbahagi di dalam Royal Q ni, terbahagi kepada 3 exchanger yang boleh kita gunakan So exchanger pertama kita sebut sebagai Binance, kedua Huobi, yang terkini sekali kita dah boleh gunakan exchanger Coinbase. Untuk Coinbase ni tadi, kalau saya klik kepada Coinbase ni tadi, saya tak kira lagi lah berapa coin yang ada kan. Tapi kalau setakat yang saya tengok sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 jenis coin. Sebab dia ada pada general. Tapi kalau tuan-tuan tengok pada Binance dan juga Huobi kan, Binance terdapat secara totalnya ada berapa banyak coin tuan-tuan? Yang saya kira terdapat 71 jenis coin. 71 dekat Binance. Di dalam Royal Q lah. Maksudnya di Binance itself, Binance sendiri dia ada lebih kurang 400 coin. Tapi kita hanya boleh trade 71 jenis coin sahaja. Boleh Yang kedua, tuan-tuan, dekat Huobi lah. Dekat Huobi ni terdapat 346 lebih kurang. 346, 348 macam tu lah. Tetapi menggunakan Royal Q ni tadi, kita hanya boleh trade sebanyak 63 jenis coin sahaja. Dan ada di antaranya dalam exchanger tu coin yang samalah. Mungkin ada di Binance, mungkin ada di Huobi. Ada yang tak terdapat di dalam recording in progress. Mungkin ada yang tak terdapat dalam akaun Binance, tak terdapat dalam Huobi. Contohnya SLP. SLP ni dalam Binance dia ada. Kan? Contohnya NFT. NFT ni dalam Huobi sahaja ada. Kan? Tak yang kalau baru masuk tu tolong mute dulu. Minta kita punya co-host tolong mutekan dulu yang mana baru masuk. Okey. Jadi terdapat 71 dan 63 jenis coin. Tergantung kepada exchanger kita yang ada dekat atas ni tergantung kepada exchanger yang ada dekat atas ni. Tapi janganlah kita trade sampai 71 jenis coin tu. Gantung pada kita punya money management. Baik. Sebelum trade tu tuan-tuan, kita kena tahu kita punya MM. MM ni apa? Yang saya sebutkan tadi, money management. Macam mana kita kena tahu kita punya pengurusan keuangan kita supaya dia takkan berlaku floating yang terlalu besar ketika market sedang jatuh. Baik, secara asasnya tuan-tuan, kalau kita nak start trading ni tadi, kita kena tahu dalam kategori apa yang kita trading. Untuk trading dalam Royal Q ni tuan-tuan, kita trading dalam bentuk spot trading. Spot trading. Trading dalam spot trading ni tuan-tuan, dia berbeza dengan forex. Kalau macam bentuk trading dalam forex ataupun futures tu tadi, okay, dia menggunakan leverage. Apa beza spot dengan forex? Forex ataupun future trading. Saya panggil dalam crypto kita panggil future trading. Future trading ni banyak orang tak faham tapi future masa depan ke tak. Sebenarnya future trading ni dia ada leverage. Kita panggil leverage lah. Leverage ni apa? Leverage ni adalah nisbah tuan-tuan. Dia nisbah. Contoh saya gunakan leverage 10 lah nak tuan-tuan faham. Pakai 5 kan susah pula nak kira. Contoh apabila saya pakai leverage 10 trading dalam forex tuan-tuan. Katakanlah saya bermodalkan, modal capital saya untuk trading tu $1,000. Contohnya kan, bila kita pakai leverage, saya akan entry position based on nisbah 10 kali ganda lah daripada modal. Jadi saya akan masuk trading based on $10,000. Tuan-tuan boleh faham So based on $10,000. So daripada $10,000 tu, yang mana modal asal saya sebenarnya $1,000 saja. $1,000 saja. Jadi kelebihan, kenapa orang suka gunakan leverage ni? Sebab untung dia besar.
selalu bila kita trade dalam forex ni tuan-tuan, kita punya modal kita tak pakai besar. Kita pakai modal kecil saja. Kan? Jadi sebab tu kena ada leverage. Kalau orang yang main modal besar tuan-tuan, leverage dia tak ambil besar. Dia ambil kecil je leverage kan. Sebab dia punya modal tu dah cukup besar. Jadi kelebihan menggunakan leverage ni tuan-tuan, kita boleh buat keuntungan two-way market tuan-tuan. Two-way market. Market buy pun kita boleh buat profit. Market sell pun kita boleh buat profit. Faham Market sell pun kita boleh buat profit. Jadi setiap profit yang kita buat tu bergantung kepada pergerakan market lah. Itu semua faham lah kan. Contoh hari ni saya masuk-masuk je entry position, saya terus klik sell. Buy pun tak beli pun, terus klik sell. Menggunakan leverage, benda ni boleh berlaku tak payah klik buy. Bila market jatuh, saya klik sell. Daripada posisi yang saya masuk tu, position yang saya masuk tu, jatuh dia berapa besar, itulah profit saya. Kalau saya klik buy pula, bila berlaku kenaikan harga daripada entry position yang saya masuk tu naik, itulah saya punya keuntungan. Boleh tuan-tuan, itulah saya punya keuntungan. Baik, apa yang berlaku bila kita menggunakan leverage ni tuan-tuan? Yang berlaku di sebaliknya ketika prediction saya salah. Kalau prediction saya salah, saya anggarkan sebenarnya market tu nak down, market tu nak jatuh. Tapi yang terjadi market buy. Saya dah klik sell. Saya dah klik sell. Tiba-tiba market tu jadi naik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kita akan berlaku negatif lah. Akan berlaku negatif. Negatif terhadap kita punya modal. Berlaku terhadap negatif kita punya modal. Dan ketika mana negatif itu semakin lama semakin besar disebabkan prediction kita salah, market going buy, sedangkan saya klik sell, menyebabkan sampai satu tahap saya kena top up saya punya modal, saya kena tambah saya punya trading margin saya. Saya kena tambah. Itu wajib kalau gunakan leverage, bila dah negatif, wajib kita kena tambah. Apa jadi kalau kita tak tambah, menyebabkan kita punya modal ni tadi $1,000 tu boleh burn ataupun hanguslah. Habislah modal semua kan. Itu kelebihan dan kekurangan dia lah. Boleh saya katakan kalau dia punya profit pula 10 kali ganda. 10 kali ganda kan. Kalau saya untung market naik 10%, contohnya market naik 1%, saya dapat untung 10%. Macam itulah 10 kali ganda. Jadi bila risiko dia tu tinggi tuan-tuan, return dia pun tinggilah trading dalam menggunakan leverage ni kan. High risk high return. Tuan-tuan faham dan memang hukum dia macam tu. Kalau kita tak top up, kita panggil margin call ataupun MC lah. MC. Bukan margin tu nak call kita kat rumah petang-petang ni tuan-tuan. Dia tak call. Tahu-tahu dah hilang je modal kita kat situ. Faham Clear? Baik. Untuk spot trading tuan-tuan, kita tak menggunakan sistem leverage. Di mana pembelian kita sebenarnya dalam bentuk unit. Tuan-tuan ingat perkataan saya ni unit. Kita beli dalam bentuk unit. Bila saya sebut beli dalam bentuk unit, antara kata nama lain dalam bentuk unit, contohnya miligram, gram, contohlah unit kan. Contohnya apa lagi? Kilogram kan, bentuk unit kan. Jadi contohnya saya nak tuan-tuan senang faham, saya kena ambil aset yang similar. Kita nak bandingkan sesuatu tu kena apple to apple lah, maksudnya yang sama. So bila kita beli cryptocurrency ni, dia ni digital asset. Antara aset yang lain yang saya boleh bagi contoh, gold. Saya ambil paling senang gold lah. Terutama orang perempuan kita ni dia faham gold. So katakanlah hari ni tuan-tuan beli 100 gram, okay, emas emas. Logam mulia, kalau Indonesia dia panggil logam mulia. Kalau Malaysia dia panggil gold ataupun emas lah. Okay, 100 gram. So 100 gram tu kita beli, dia sebenarnya adalah unit. So dari unit yang kita simpan tu, katakanlah harga pembelian di awal saya itu adalah sebanyak $10,000 contoh. Saya kira dalam dolar tuan-tuan sebab saya pun tak tahu harga gold lah, kena tanya kakak kita perempuan kita, dia orang ni pakar dalam emas sebab dia orang perempuan ni memang dia minat emas lah. Okay. So terjadinya penurunan harga, sebagai contoh hari ni saya beli gold 100 gram, saya bawa balik.
Bila saya bawa balik, esok pagi saya bangun, saya tengok harga gold jatuh lah. Harga gold jatuh. Contohnya 100 gram tu nilai kejatuhan dia katakanlah jadi kepada $8,000. Contohlah. Daripada $10,000 tadi jadi $8,000. So, kalau ikutkan secara value dia, saya sekarang tengah defisit ataupun tengah berlaku negatif, kekurangan value saya sebanyak $2,000. $2,000. Jadi di situ kita panggil apa? Kita panggil rugi lah kan, rugi 2,000. Cuma saya nak clarify pada tuan-tuan dan puan-puan dalam grup kita ni, 100 gram saya tu berkurangan tak? Unit yang saya pegang dalam bentuk 100 gram gold ni kurang ke tidak? Jawapannya tidak. 100 gram tetap 100 gram. Habis kalau 100 gram tu tak kurang, yang 2,000 kita nak panggil loss ni apa? Itu dia panggil floating loss. Kita panggil apa? Floating loss. Sebab unit tak kurang. Value on paper memang nampak kurang 2,000. Boleh faham Jadi value dia berubah-ubah tuan-tuan. Kena ingat ni. Sebab dia related dengan martingale yang saya nak kira kejap lagi. So floating loss ni bermaksud value berkurangan, unit masih sama. Tu dia Jadi apa yang perlu saya buat ketika ini? Kalau untuk forex tu tadi, leverage tu tadi, saya wajib top up. Kalau saya tak top up, saya akan hilang modal. Tetapi trading dalam bentuk spot ni tuan-tuan, kita tak perlu top up walaupun harga jatuh. Dia hanyalah option. Dalam trading spot ni tadi, dia ada dua kategori. Pertama, kita panggil dalam bentuk kategori orang yang ada buying power. Orang yang ada kuasa beli. So, orang yang ada kuasa beli boleh membeli gold dekat harga rendah sekarang ni. Lebih bagus. Kalau tadi dia beli harga $10,000, dapat 100 gram. Sekarang kalau dia keluarkan lagi 10,000 pada harga $8,000, dia dapat 120 gram. Dia dapat extra gram kan. So dia boleh beli kat situ, unit dia akan lebih banyak. Unit dia akan jadi lebih banyak Jadi kalau orang yang tak ada buying power, yang kedua kita panggil holding power. Kita hold sahaja sebab unit tu, gram tu masih bentuk kekal. So kita tak perlu nak jual cepat-cepat, hanya hold sahaja. Jadi top up modal tu bukanlah wajib seperti forex tu tadi. Forex tu wajib kena top up. Sini tak, dia hanya option. Kalau tak ada modal nak top up lagi, biarkan sahaja, hold sahaja dan kita hanya tunggulah. Holding tu maksudnya simpan, tunggu sehingga harga gold tu contohnya katalah 100 gram tu jadi naik kepada $13,000. So di sini dia panggil apa pula? Tadi dia dah panggil floating loss kan? Tadi dia panggil floating loss. Yang dekat sini dia panggil apa? Dia panggil floating profit. Faham Profit kita tu floating je lagi. Sebab 100 gram tu saya tak jual, belum jadi real money, belum jadi real profit. Kan? Jadi bila saya jual pada harga 13,000, kenalah start enjin pergi kedai emas contohnya kan. Jual saya punya gram tu tadi dan dapatlah saya balik principal saya ataupun capital saya sebanyak 10,000 dan keuntungan saya sebanyak 3,000. Boleh faham tuan-tuan So dekat sini top up itu adalah option. Kalau kita nak buat untung dengan cara yang cepat, advantage lah orang yang ada modal lebih. Itu cara kita trading dalam bentuk spot trading. Dan semua tradingan ataupun dagangan dalam spot trading ni kita beli harga dia on the spot ikut harga semasa. Clear kan? Jadi kalau tuan-tuan faham konsep trading gold ni tadi ataupun spot trading ni tadi, apa yang saya perlu buat? Saya hanya deletekan gram tu tadi sebab itu adalah unit represent for gold, dia pakai gram. So saya tukarkan kepada Bitcoin sebagai contohnya BTC. Samalah konsep dia. Ataupun Dogecoin ataupun Ethereum, samalah konsep dia kan. So kita beli 100 gram 100 Bitcoin pada certain harga, ketika mana harga tu jatuh pun value on paper sahaja akan susut. Selagi unit tu saya tak jual, saya bukanlah real loss. Faham konsep ni? Kalau tuan-tuan dah faham konsep ni, maksud kejap lagi yang kita trading dalam Royal Q ni tadi, kita akan trade dalam bentuk unit. Clear? Baik. Saya padamkan. Alright.
So berbalik kepada kita punya trading ni tadi tuan-tuan. Okay. So ini adalah koin-koin yang terdapat dalam general. Tuan-tuan boleh tengok dekat atas sebelah kiri tu dia tulis dalam bentuk general. Dalam bentuk general. Yang sebelah ni dalam bentuk professional. Baik. Untuk sebelum kita trading, kita kena tahu perkara pokok yang kita tahu bila nak masuk position ni, berapa modal yang kita ada. Berapa modal yang kita ada bila kita nak start buat trading. Sebab modal yang kita ada ni kita kena tentukan juga modal kita boleh support berapa banyak. Nak beli 100 gram ada modal $1,000 tak cukup sebab 100 gram kena ada $10,000 baru boleh dapat 100 gram. So unit dia tu kita nak beli yang cukup. Baik. Dan segala keuntungan trading kita dalam Royal Q ni tuan-tuan dihitung dalam bentuk USDT. Dihitung dalam bentuk USDT. Jadi pertama sebelum kita trading kita kena kira dalam bentuk dolar dulu. USDT tu adalah stable coin. Satu USDT $1. Saya rasa tuan-tuan dah tahulah kan. So kira dalam bentuk dolar. Kira dalam bentuk dolar. Jadi kita masukkan duit ke dalam exchanger kita. Macam ni kita pakai Binance lah kan. So Binance kita masukkan Binance exchanger kan untuk akaun ni. Baik. Jadi sebelum buat pembelian tu tuan-tuan, mesti tuan-tuan perasan yang mana setiap coin ni tadi kita dah melakukan trade setting. Kita setting dia punya trade. Sebagai contoh sekarang, kalau tuan-tuan tengok coin sekarang, harga dia berapa? Harga dia kita tengok dekat sini 0.17 sen. 0.17 sen. So untuk kita buat pembelian ni tadi tuan-tuan, mudah sahaja kita klik start. Tapi sebelum kita klik start tu tuan-tuan, kita kena tengok trade setting ni dahulu. Alright, trade setting. Baik, kalau saya klik kepada trade setting ni tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak beberapa button ataupun beberapa option dia dekat sini. First kali tuan-tuan akan nampak first buy in amount. First buy in amount dekat atas ni. Jadi itu sebenarnya represent dalam bentuk dolar lah. USDT dia dah tulis kat situ kan. 10 tu $10. Jadi first buy in amount ni kita boleh letakkan minimum $10. Dia tak boleh kurang daripada tu. Faham Minimum mestilah $10. Maksudnya satu coin nak trading tu sekali klik tu, sekali trade tu mesti $10. Itu yang pertama. Okay. Dan yang kedua, kita akan nampak open position double. Okay, apa kegunaan button ni? Yang ni saya dah terangkan lah, senang lah letak first order ataupun start trading tu pakai $10. Untuk open position double ni tuan-tuan, andai kata saya on ni, macam sekarang ni tengah on ni, maksudnya saya punya first buy saya akan jadi double. Kalau saya letak situ $10, bila saya on position double, robot akan beli $20 sekali beli. Permulaan pembelian saya $20. Clear So untuk orang yang nak trading $20 sebenarnya tak payah on benda ni pun tak apa. Dia hanya letak kat sini $20. Tukar je dekat sini $20 pun boleh tukar saja $20 pun boleh, tak payah on double. Okay. Dan untuk open position double ni dia hanya untuk first buy in amount sahaja. Martingale tak terlibat dengan button double ni. Hanya untuk first buy in amount sahaja. Boleh Clear? Alright. Yang ketiga, ni yang pertama first buy, yang kedua open position double, yang ketiga kita boleh nampak adalah margin call limit. Margin call limit ini yang kita katakan martingale ni tadi. Dia layer tuan-tuan dia layer. Ada 50, kalau kita letak 50 times dekat situ maksudnya 50 layer lah. 50 layer, 50 safety net untuk kita. Okay. Apa guna martingale ni tuan-tuan sebelum saya nak pergi kat sini, saya baru bahas 1 dan 2. Sebelum saya nak pergi dekat sini, tuan-tuan kena faham dulu cara trading kita dalam Royal Q berbanding dengan cara trading kita direct pada exchanger. Kalau di dalam Royal Q ni tuan, kita dollar cost average. Dia ada kiraan dia panggil dollar cost average harga purata ataupun average price Untuk saya kupas average price ni saya kena tulis lah. Tuan-tuan nak faham average price ni,
dia ada formula dia tuan-tuan. Dah macam formula. Jadi bila dengar Zoom meeting saya ni tuan-tuan, peganglah pen dengan kertas. Apa yang saya buat tu, tuan-tuan take note. Kalau tidak hari ni, dia masuk telinga kiri tuan-tuan, tak tahu pusing-pusing kat mana, dia keluar balik telinga kanan. Betul Boleh tuan-tuan So, bila kita kira dalam bentuk average price ni, dia formula dia modal bahagi dengan harga unit. Itu harga average. Kita nak dapat harga purata atau harga average, modal bahagi unit. So, kira harga average. Jadi cara yang paling senang untuk saya tunjukkan adalah saya akan buat cara macam ni. Bentuk V lah. Bentuk V. Okey? Boleh tak? Lukis cantik sikit tuan-tuan kan. Kita pakai pen ni licin pula. Tulis atas kita punya skrin ni. Ini adalah cara kita nak faham konsep average price bila kita trading. Okey. Yang pertama, tuan-tuan kena bayangkan benda ni graf lah. Graf. So, waktu ketika harga di atas, okay, harga, katakanlah harga $30. Contoh harga coin ni adalah $30. Contohlah $30. So, bila harga $30 ni tuan-tuan, harga coin tersebut ni lah, harga dia $30. Jadi, apa yang saya buat tuan-tuan, sekarang ni contoh kita kena tahu kita punya capital ada berapa. Katakanlah sekarang capital saya ada 1,200 sebagai contoh lah dolar. Nak beli harga coin tu, sekarang chart dia menunjukkan $30. So apa yang saya buat tuan-tuan? Apa saya buat? Saya pun belilah coin ni dengan nilaian pertama saya $300. Saya beli based on dollar tu daripada 1,200 ni, saya beli $300. So baki dia ada berapa? Ada 900 lah. 1,200 tolak 300, $900. Boleh tuan-tuan $900. So 300 dah keluarkan tadi, balance ada $900. So saya akan beli based on $300. Berapa unit saya dapat tuan-tuan? Nak kira harga average. Berapa unit? Saya akan dapat sebanyak 10 unit. 300 bahagilah dengan 30. Jadi saya akan pegang dekat sini sebanyak 10 unit. Boleh tuan-tuan 10 sama dengan 10 unit. Baik. Ketika harga jatuh, naik tak ada isu tuan-tuan. Harga naik senang kira. Ketika harga naik, kita beli harga rendah, jual harga tinggi, tak payahlah nak kita buat kelas macam ni. Beli gula-gula dekat kedai supermarket pun kita dah profit, betul tak? So tak payah kita buat kelas. Tapi ketika harga jatuh, macam mana average price ni boleh membantu kita average? Dollar cost average ni boleh membantu kita kan? Katakanlah kejatuhan harga ni pergi sehingga kepada mana? Kepada 50%. Contohlah jatuh sampai jadi 50%. So apa jadi? Maksudnya market tu akan turun jadi $15. Harga coin ni dah jadi $15, betul? Kita sekarang tengah negatif berapa? Tengah negatif 50%. Faham negatif 50%. So ketika kejatuhan harga jadi $15 tu, apa yang kita buat? Kita akan beli amount yang sama tuan-tuan, 100%. So yang pertama kita dah beli $300. Yang kedua pun kita beli lagi amount sebanyak $300. Okey. Tetapi ketika saya beli, keluarkan modal lagi $300 pada harga coin sekarang $15, saya akan dapat unit yang lebih. Sebab tadi harga tinggi, saya dapat unit dia 10. Sekarang ni harga dah separuh dah ni, dah jualan. Macam dekat shopping mall dah half price. Saya keluarkan $300 lagi, beli pada harga $15. So sekarang saya dapat berapa unit tuan-tuan? Modal saya akan jadi kurang lagi lah, daripada 900 sekarang dah jadi $600. Faham ini ni dolar saya. USDT saya dah jadi kurang lah. Tadi 1,200. So sekarang saya dah dapat berapa? 20 unit. Sekarang saya dah dapat 20 unit, dah diskaun half price, dapat unit yang lebih. Mengharapkan harga naik lah. Tetapi yang sebaliknya berlaku dekat market sekarang ni, harga lagi jatuh, market lagi jatuh. So apa yang kita perlu buat?
market dia dah jadi sampai harga berapa sekarang tuan-tuan? Katakanlah dia jatuh juga yang sama 50%. Berapa kejatuhan dia? Half price lagi daripada $15 tu, dia jadi 50%. So harga dekat sini $7.50. Dolar untuk satu coin. Kan dah jatuh sampai $7.50 dia ni. Kerugian dia kan. So apa yang saya buat dekat sini? Dekat sini tuan-tuan, kita akan beli based on total amount dolar yang kita dah beli sebelumnya. 300 campur 300 lah, maksudnya 600. So paling sesuai kalau kita nak dapatkan keuntungan yang besar, kita kena beli double. So 300 campur 300, 600, dekat bawah ni saya kena beli 100%, so maksudnya saya kena beli $600. Faham Saya kena beli $600 pada harga $7.50. So saya dapat berapa unit tuan-tuan? Saya akan dapat, senang je, 600 bagi $7.50, saya akan dapat 80 unit. 80 unit. Jadi sekarang ni kita dah dapat keseluruhan. Dan harga pun dah pergi paling rendah lah. Kita panggil harga lantai kan. Ni kita panggil harga lantai, bottom price. So apa yang terjadi? Market naik. Market naik. Boleh tapi kena faham betul-betul ni. Waktu permulaan saya beli tu $330 coin yang saya beli tu. Dan pada jatuh $15 saya beli lagi. Jatuh $7.50 saya beli lagi. Tengok kelebihan average price. So bila kita tambahkan semua unit kita tuan-tuan, berapa unit dia? 000, 8 campur 2, 10 campur 1. Jadi saya akan pegang sekarang 110 unit. Itu unit dalam bentuk unit. Dan modal yang kita keluarkan untuk beli 110 unit, berapa modal dia kita keluarkan? Modal yang kita keluarkan sebanyak $1,200. $1,200. Faham Jadi untuk tahu setiap satu unit tu berapa harga dia. Setiap satu unit tu berapa harga dia. Jadi harga dia kita bahagikanlah pakai formula modal bahagi unit. Formula dia apa? Modal bahagi unit. Jadi modal saya berapa tuan-tuan? 1,200 bahagikan dengan 110 unit. Maksudnya setiap satu unit tuan-tuan yang saya dah beli jatuh pada harga $10.9. Jatuh pada harga $10.9 setiap satu unit itulah. Modal bahagi unit jadi setiap satu unit. Jadi apabila market ini naik, kita tukar warna lain sikit. Ketika market naik tuan-tuan, ni harga $15, sini harga $7. Jadi kalau harga $10 mungkin dia dekat sini kat tengah-tengah di antara $7 ke $15. Tetapi maknanya untuk saya dapat profit, ni bukan nak kira modal je, nak kira untung. Untuk dapat profit, untuk dapat profit, saya kena jual dekat harga mana? Dekat harga sini tuan-tuan. Dekat harga situ, nampak? So dekat harga situ saya akan jual pada harga $12 ataupun $13. Boleh faham 12 ataupun $13 saya dah ada profit. Sebab kos saya tadi $11 je, 10.9. So ketika saya nak lebih $12 atau $13, sebenarnya saya dah modal campur profit. Nampak tak? Padahal di awalnya saya beli permulaan dia pada harga $30. Pada harga $30. Tapi sekarang ni kan boleh pula buat dapat profit ketika harga 12 ataupun $13 saya dah profit. Kalau dia pergi balik harga 30, saya dah jadi double, triple saya punya keuntungan. Itulah kelebihan bila kita trading menggunakan average tadi. Sebab kita tak tahu. Dalam market ni tuan-tuan, dalam trading ni, kita tak tahu bila harga dia nak naik. Kita tak tahu bila harga dia nak turun. Saya tak perlu nak ajar tim ni untuk tengok Bollinger Band, untuk belajar tentang technical analysis. Dengan Royal Q ni tuan-tuan, tutup mata, klik start at any time. Cuma kita kena tahu cara layer ni function. Boleh faham konsep tu Okey. So ini adalah konsep dollar cost average ataupun average ikut harga purata setiap satu coin. Boleh Dan untuk dalam Royal Q ni tadi, dia ada layer. Dia ada layer ataupun martingale dia tadi.
daripada layer pertama, kedua, ketiga dan keempat. Layer pertama, kedua, ketiga dan keempat. 1, 2, 3, keempat. Bila kita trading menggunakan Royal Q ni tuan-tuan, average price ni dia akan terjadi pada layer pertama hingga keempat sahaja. Start pada layer yang kelima, biasanya saya akan minta tuan-tuan pakai dia panggil sub-bin mode. Sub-bin mode ni apa? Kita ada sub-bin mode ni. Dia bukanlah sub anak lelaki mode tu. Bin mode bukan. Sub bin mode ni maksudnya dia single entry. Dia boleh buat trading tuan-tuan dalam kategori pembelian secara single entry. So start layer yang kelima, saya nak tukar warna sikit tuan-tuan. Layer kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan seterusnya lah. Dia akan jual pada single entry. Contoh dekat sini, start layer yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi antara layer pertama hingga layer keempat ni dia ikut formula yang saya tunjuk tadi, dollar cost average tu tadi. Dia akan ikut harga purata. Tetapi once kita start layer yang kelima tuan-tuan, katalah pembelian sini kita beli $10, contohnya $10, kan? Keuntungan yang kita ambil dalam Royal Q ni semua dikira dalam bentuk lower percentage. Maksudnya 1% pun kita dah boleh take profit dah. So ketika keuntungan macam saya selalu set 1.3%. Saya selalu set 1. Tak nampak pula warna tu kan. Saya tukarlah warna biru. 1.3%. Okey. Jadi ketika layer yang kelima, katalah pembelian saya dekat sini, tak payah $10, susah sikit sangat nak kira. Saya letaklah single entry $100. Contohnya kan, untuk pembelian layer yang kelima sahaja $100. Ketika coin itu naik, value dia naik, tuan-tuan, apa akan jadi? Cukup sahaja 1.3%, robot akan buat jualan tuan-tuan. Dekat atas ni tadi dia tak cover lagi ni. Harga dia tak cover lagi. Tapi dia boleh jual all based on single entry sahaja. Itu siapa yang kira tu? Royal Q yang kira. Jadi untunglah kalau kita set sub-bin mode ni tadi. Kerana andai kata dia jatuh sampai layer yang ke-9 pun, kan? Saya beli dekat layer ke-9 ni $100 tuan-tuan. Saya beli pembelian dia $100 dekat layer ke-9. Walaupun dekat sini dia beli $100, contoh. Beli sini $100, contoh. Beli sini $100, kan? Kat sini masih lagi pending. Belum ada profit. Dia masih lagi hold dalam bentuk holding. Dalam bentuk holding. Unit ni dalam hold. Sini dalam bentuk hold. Sini pun hold. Tapi dekat sini kalau dia dah naik ada saja profit 1.3%, dia akan jual lah. Kat situ saya dah boleh dapat keuntungan sebanyak 1.3%. Jadi kalikanlah, kalau $100 saya punya coin tu saya beli, kali dengan 1.3%, kita dapatlah sama dengan $1.30. Dekat sini dia kita dah ada profit. Kita dah ada profit. Walaupun layer ke-8 ni dia dalam bentuk hold lagi, dia boleh buat kiraan saya berasingan ataupun kita panggil sub-sell. Berasingan. Sub-bin mode itulah tujuan dia. Dalam erti kata lain tuan-tuan, bila kita gunakan sub-bin mode ni tadi, kita beli harga rendah, jual harga rendah. Dia lawan hukum average tadi. Average tadi beli harga rendah, jual harga tinggi. Tapi sub-bin mode ni dia beli harga rendah, jual harga rendah. Ini yang saya katakan manual trade kita tak boleh buat tuan-tuan. Hanya menggunakan aplikasi Royal Q sahaja kita boleh buat benda ni. Kalau saya sendiri-sendiri nak masuk Binance, nak masuk hobi, nak jual cara macam ni tuan-tuan, nak tekan mouse, memang payah kita nak kira kalkulatif. Sebab setiap dolar yang kita beli ni dia ada kiraan unit dia berapa. Unit dia berapa. Tapi Royal Q dia boleh kira satu persatu.
Itu dia panggil AI lah. Kita panggil intelligent punya sistem kan, artificial intelligence punya sistem tu kelebihannya. Jadi kalau tuan-tuan faham average price dengan sub average price dan juga sub bin mood ni punya sistem, baru kita tahu sebenarnya based on berapa layer yang kita nak letak. Boleh clear Faham Ini dia panggil sub bin mood punya setting. Baik. Kita pergi balik kepada kita punya martingale ataupun layers ni tadi. Okey. Kenapa orang buat 7, setengah orang buat 10, setengah orang buat 30 kan kepada dia punya layer tu tadi. Okey. Layer ni tuan-tuan berperanan untuk buat pembelian. Berperanan untuk buat pembelian. Martingale ni tadi. Buat martingale ni tadi untuk berperanan buat pembelian. Dan setiap kali pembelian itu dibuat, keuntungan yang kita boleh ambil bergantung kepada take profit ratio. Dalam trading kita sebut TP, take profit. So di sini kita setkan, contoh saya set personal 1.3, tapi untuk account ni letak 1.1 lah. Ada sebab kita letak 1.3, 1.1. Kita boleh letak atas 1%, bawah 1.5 itu okey. Jangan lebih tinggi sampai 2, 3, 4, 10%. Dan kenapa kita tak letak 5% dekat situ kan? Sebab kita nak setiap kali profit sikit je dia dah take profit. Dia dah securekan saya punya profit. So sini kita letak 1.1. Okey. Untuk whole position take profit callback ni pula apa? Dia ada callback ke? Kena call dia ke? Jawapan dia tak. Jadi functioning dia ataupun cara dia function dia macam ni tuan-tuan Antara position take profit ratio dengan position take profit callback dia macam ni. Okey, ini saya padamkan dulu. Apabila kita trade tuan-tuan, kita ada first buy order kita lah. Ataupun nama dia buy. Okey. Saya letak kat bawah lah sebab nak tunjuk take profit kan. Buy. So apabila kita buy tuan-tuan, kita belilah. Kita beli sahaja, automatically contoh katakanlah berlaku kenaikan harga dekat kita punya chart. Berlaku kenaikan harga. Kenaikan harga itu tadi dihitung dalam bentuk apa? Percentage. Robot akan buat pengiraan kenaikan tu dalam bentuk persen. Jadi tak kira lah berapa dolar kita beli, minimum 10 kan. Kalau beli 100 pun sama, beli 1000 pun sama sebab dia kira dalam bentuk persen. Cukup sahaja 1.3% dekat sini tuan-tuan. Cukup sahaja 1.3% ataupun 1.1%. Robot ready to sell. Unit yang saya dah buy tadi, yang saya dah beli tu, robot touch sahaja 1.3%, dia bersedia untuk jual. Adakah dia jual? Belum. Dia tak jual unit-unit saya tu. Dia hanya trigger. Kita panggil dia hanya trigger, dah boleh jual. Dia naik, dah boleh jual. Cuma jikalau berlaku penurunan. Berapa penurunannya? 0.1%. Whole position take profit callback ni 0.1%. Berlaku penurunan 0.1 maksudnya negatif lah. Barulah robot akan buat penjualan. Jadi bila dia dah touch 1.3% dah profit, robot akan tunggu reverse sedikit kepada 0.1. Tukar pula warna lain pula kan. Saya pakai warna biru juga. Tukar pula negatif 0.1%. Saya rasa warna merah lagi cantik. Sebab dia negatif kan. Represent for negatif. Negatif 0.1%. Barulah dia akan jual. Tuan-tuan faham Jadi ini positif 1.3. Dia dah trigger. Ada reverse 0.1. Barulah dia akan jual. Okay. So dia akan jual pada harga berapa? Positif 1.2%. Faham Ini cara robot bekerja. Ini cara how it work. Cara saya dapat profit tu dengan cara macam ni. Clear So itulah dia panggil whole position take profit callback. Jikalau 0.1 ini tidak berlaku, contoh katalah market tu tak reverse 0.1 dan berlaku kenaikan mendadak. Dia panggil spike. Market spike. Bila spike saya sebut ni tuan-tuan, dia berlaku sekejap.
within 1 minute, within 2 minutes, within 3 minutes, boom, harga tu dipump kan, market spike kan. Katakanlah dia naik dan terus naik sehingga kepada 5%. Contoh, robot kita cukup intelligent untuk follow the highest price pada waktu tu. Sebab bila berlaku spike, kalau tak ada reverse dan ketika harga tu dah sampai 5%, contohnya, barulah katakan pada waktu tu barulah orang kata market to reverse. Daripada buy kita beli ni, naik 5%, berlakulah reverse 0.1 kat sini. Okay. So kena ada reverse 0.1, barulah robot tu akan jual dan kita dapat profit berapa? Kita akan dapat profit sebanyak berapa tuan-tuan? 5% tolak 0.1, kita akan dapat sebanyak 4.9% profit. Faham Itulah Royal Q. Jadi sebenarnya tak perlu pun saya nak letak sampai 5-10%. Saya hanya perlu letakkan setting saya antara 1% kepada 1.5. Ikut tuan-tuan lah. Kan? 1%, 1.5 pun dah okey. Nampak tak? So kalau dekat sini saya set, walaupun saya set 1.3 dekat sini kan. 1.3 dekat sini. Ketika harga dia naik sampai 5% pun saya still boleh dapat. Faham So inilah cara robot kita bekerja. Itu kalau harga naik. Jikalau harga naik. Sekarang ni pula kita nak kira jikalau harga jatuh. Macam mana pula kiraan harga jatuh pula? Okey, kita tengok balik kepada kita punya ni. Jadi part nombor ini saya dah terangkan lah. Kan? Ini saya dah terangkan, ini saya dah terangkan, ini saya dah terangkan, ini saya terangkan. Layer pun saya dah bagi tahu 50 layer. Cuma layer ni nanti kita KIV sikit sebab kita nak pergi kepada margin configuration. Baik. Sebelum tu saya nak terangkan kepada apa terjadi kalau coin jatuh. Tu yang dia related dengan buy in callback. Buy in callback itu ketika harga jatuh, buy in callback. Dan penurunan kejatuhan harga tu juga kita bergantung kepada margin configuration saya. Okay? So contoh margin configuration, saya nak tuan-tuan faham, saya akan buat yang genap-genap. Yang genap-genap. Baik. Jadi now kita nak kira harga jatuh pula. Saya buat pembelian dekat harga atas, buy. Macam mana robot ni buat belian balik? Dia tengok macam mana dia buat belian balik? Dia bergantung kepada saya punya layer ataupun martingale saya. Layer ataupun martingale saya. Katakanlah dia dah jatuh, saya letak kejatuhan ni untuk genap senang tuan-tuan faham. Kejatuhan dia katakanlah saya letak 2%. Kejatuhan 2%, kita kena pakai warna merah lah. Katalah market jatuh 2%. Negatif 2%. So bila kejatuhan harga 2%, so dia akan sampai bottom line dia dekat sini lah. Ini katalah layer pertama saya. First layer. First martingale tu tadi. Okay, first layer saya. Kejatuhan yang saya setkan 2%. Jadi ketika harga tu jatuh dalam bentuk persen, dalam bentuk persen, robot akan trigger kat mana? Dekat sinilah. Apabila dia touch sahaja 2%, tuan-tuan, dia touch sahaja 2%, adakah robot akan buat belian baru? Jawapan dia tidak. Touch sahaja 2%, robot belum buat belian lagi. Belum lagi. Tu saya pangkahkan tu. Dia touch itu, robot tak beli lagi. So, kat mana robot akan beli? Dia akan bergantung pula kepada kita punya buy in callback. Buy in callback ni positif. Buy in callback tu positif. Jadi dia tunggu, robot akan tunggu sedikit kenaikan 0.2%. Ini negatif, ni positif lah. So saya kena tulis warna biru. Ni positif kan. So dia tunggu kenaikan 0.2%, baru dia akan buat pembelian dekat mana? Dekat sini. Dia akan buat pembelian dekat sini. Dia touch kat sini dulu, dia kena naik sikit, dia akan buat pembelian 0.2. Jadi negatif 2% tolak positif 0.2, dia akan buat pembelian pada harga berapa? Dia buat pembelian pada harga
negatif 1.8%. Faham Itulah cara robot ni bekerja. Kerana apa? Kerana jikalau tak ada kenaikan 0.2%, market spike ke bawah. Dia terus pergi, laju turun ke bawah. Turun sampai berapa? Katakanlah dia turun, spike ni dia cepatlah. Turun sampai 5% negatif. 5% negatif dia turun, robot sebenarnya dia takkan buat pembelian lagi. Dia akan tunggu sampai market tu jatuh, bottom line dia 5% dan sedikit kenaikan 0.2%, okey, 0.2%, barulah dia buat pembelian pada berapa? Pada harga okey 4.8% negatif. Faham Jimat tak kita punya US dollar? Jimat lah. Sebab bila spike betul-betul berlaku, kalau dia beli dekat layer atas ni, kita dah rugi. Kan sini nak beli lagi 2 layer kan. Lagi 2% nak beli lagi. So dekat sini, kelebihan robot ni dia boleh detect kalau berlaku spike tak ada reverse tu tadi. Dengan cara apa? Bila reversal ni tak ada, kan, dia akan ikut the lowest price lah. Kalau set buy ni, dia nak tunggu harga rendah kan. So the lowest price. Itulah yang kita set tadi. Sebab tu ada setengah trader, kalau tuan-tuan copy trade, dekat sini kadang-kadang dia letak kosong. Kat sini dia letak 0%. Sini pun kadang-kadang dia letak 0.1%, sini dia letak 0%. So bukan saya kata tak bagus. Dalam trading ni masing-masing ada cara yang tersendirilah. Tapi kalau berlaku spike tuan-tuan, dia kalau kita dah letak 0%, dia cukup 1.1 dia terus close. Sedangkan market tu boleh pergi sampai 5-6%, kan? So sayang. So setting yang paling baik, dia memang saya dan tim sepakat, kita buat 0.1, 0.2, 0.1. Faham Clear kan dekat situ? Baik. Tu saya dah terangkan. Okey, kita pergi balik kepada margin call limit tu, kita letak 50 layer. So layer ni kegunaan dia apa tuan-tuan? Antara layer tu kita buat besar ataupun kecil. Layer tu, tuan-tuan bayangkan ada net keselamatan kita. Kalau layer tu kecil, net keselamatan tu rapat. Kalau layer besar, maksudnya net keselamatan itu dia renggang, jauh sikit lah. So kalau related dengan margin configuration ni tadi tuan-tuan, kita buka kat sini, tuan-tuan akan nampak lah. Daripada first call sampai kalau saya set 50 call lah. 50 call. Jadi ini adalah garisan layer saya ni kat sini. Ni 50 times kan. So saya pergi balik kat sini. So layer saya pada layer pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai layer yang ke-50. Jadi setiap satu layer tuan-tuan boleh nampak kat sini rapat. Maksudnya 0.6 tu dekat. Kalau kita beli first buy dekat sini, kita buy. Kita beli buy dekat atas. Okey, ketika market tu jatuh, contohnya, dia langgar je negatif 0.6, dekat sini dia dah buy. Berapa dia buy, kena tengok kat sini pula. Sini menentukan dolar, sini menentukan persen. Faham Yang sebelah kanan ni menentukan amount dalam bentuk dolar, sebelah kiri tu menentukan dalam bentuk kejatuhan harga dalam bentuk persen. So kalau saya letak situ 1.2 times, first order saya $10, jadi kat situ $12 lah. Kalau first buy saya ni $10, 1.2% dari $10. Maksud sini $12 lah. Faham Jatuh lagi 0.6, dia akan buy lagi. Jatuh lagi 0.6, dia akan buy lagi. 0.6 berikutnya. Bukan 0.6 yang sama. 0.6 campur 0.6 dah 1.2. Nampak tak? Dia macam tu lah. Jatuh lagi 0.6. Jatuh lagi 0.6. Sini dia akan buy. Jadi untuk orang yang buat martingale ni rapat, layer ni rapat, modal dia akan kena ada lebih. Dia kena ada lebih modal. Sebab jatuh sikit dia dah beli dah. Dia dah ambil $12 lah. Dia dah ambil $12 kat sini dah beli. Jatuh sikit dia dah ambil $12. So dia punya modal tu untuk trading tu kena banyak. Tapi kalau market tu jatuh teruk, maksudnya dia boleh menyebabkan modal dia cepat habis. USDT dia cepat habis. Tu kekurangan dia. Kelebihan dia pula,
andai kata market tu corner balik, orang Negeri Sembilan dia panggil corner tuan-tuan. Dia naik balik ke atas, dekat sini cukup sahaja ada profit, dia akan jual kalau untuk sub-bin mode lah. So saya tak boleh lukiskan pada layer yang ketiga. Sepatutnya saya kena lukiskan pada layer yang kelima lah. Contoh macam ni, dah jatuh layer yang kelima, market tu naik balik ke atas. So dekat sini, dia dah buy yang baru kat sini. Sini dia panggil single entry lah. Sebab sub-bin mode kita pakai kan, sini dah panggil single entry. So layer yang kelima ni tadi tuan-tuan, layer yang kelima ni, dia akan buat profit 1.3% daripada $12 lah. Daripada $12. So kat situ dia dah Tak nampak. Boleh? Tak nampak? Boleh nampak skrin saya? Nampak. Okay. Nampak. Okey. Kalau tak nampak bagi tahu tuan-tuan nanti saya cakap seorang-seorang. Kesian saya kan. Dah 10 minit cakap rupanya tak ada orang lah nampak. Okey. So dekat sini kita dah boleh dapat single sell. Kat situ je kita dah boleh dapat profit. Bermakna andai kata market tu tak naik sampai atas tuan-tuan, contohnya katalah sampai sini dah ada profit, dia reverse jatuh balik, kat sini dia akan buat new buy entry yang baru. Faham So inilah layer. Layer ni tadi penting. Jadi untuk orang yang ada modal besar, dalam keadaan market tengah down, lagi banyak market down sebenarnya tuan-tuan punya profit lebih banyak. Bila kita gunakan sub-bin mode ni tadi dan rapatkan layer tu. Cumanya sebelum nak kira rapat layer ni tadi, tuan-tuan kena kira pula 1.2%, contoh macam ni lah. 1.2 tu times tu kali dengan $10, maksudnya kalau $10 sini dah pakai berapa? $12 betul. So sini dia pakai $12. Sini pakai $12. So kena kira lah $12. Formula dia juga pakailah matematik senang. Kali dengan 50 layer. $12 kali 50 layer berapa modal tuan-tuan? Dalam bentuk dolar. 50 kali 12. So kena pakai $600. Nampak tak? Maknanya satu coin saya kena standby 600 coin untuk 50 layer ni. Untuk 50 layer kena standby $600. Besar tak? Besar lah. Kan? Besar lah modal kita pakai. Satu coin je boleh beli. Satu. Tetapi bulan tuan-tuan, 0.6% tu tadi kali juga dengan 50. Maksudnya dia boleh tampung sehingga negatif 30%. Untuk formula yang tengah saya pakai sekarang ni lah. 0.6 ni lah. Kan? So $600 dia boleh tampung kalau market jatuh sampai 30% daripada first buy saya. Saya beli harga pertama, jatuh negatif 30%, cukup $600 ni nak tampung. Kalau market tu pergi lebih daripada 30, $600 saya akan habis. Sebab dia dah sampai layer yang ke-50. Faham jadi kelebihan bila kita rapatkan layer ni tadi, memang profit kita laju. Cuma jangan minta-minta, jangan market pergi lebih daripada 30%. Itu cara dia lah. Okay? Boleh tak saya nak kurangkan duit saya tapi saya nak pakai 30 layer? Jawapan dia boleh. Nak kurangkan saya punya dolar ni, saya tak ada dolar sebanyak ni, $600. Saya ada $300 tapi saya nak buat juga sampai 30%. Boleh. Kita tukar je dekat sini, dekat kita punya call layer ni 1%. Faham Saya tukar 1%. Okey. Sampai layer yang ke-30. So dekat sini saya tukar tuan-tuan, contoh kat sini saya letak 30. 30 times, 30 times. So dekat 30 times sini saya letak 1. Faham tak? Kalau nak tunjuk kat tuan-tuan nak tukar sampai 30 lambat. Jadi tuan-tuan letak je kiri dan kanan dia ni 1%. Jadi kenapa saya kira macam tu? 1% ni kalikan dengan 30 layer. 1% kali dengan 30 layer sama dengan 30% lah. Betul. 30%. So untuk time ini juga saya letak 1. So kalau saya punya pembelian $10 di awal ni dalam bentuk percentage, ni dalam bentuk dolar. $10 dia akan buat belian $10 lagi. So $10 kalikan dengan 30 layer. Sebab layer saya ada 30. So sama dengan sini boleh tampung 30%.
Sini boleh tampung sehingga $300. Maksudnya $300 saya boleh buat pembelian satu coin sahaja. 310 lah. 10 ni tuan-tuan jangan lupa first entry kan ingat 300 je, yang first entry tu jangan terlepas. Jangan terlepas pandang Kena letak juga, kena ambil dihitung juga. Boleh. Cuma bila kita pakai sub-bin mode ni tuan-tuan, pakai sub-bin mode ni tadi, kadang-kadang daripada coin A ini dah faham yang ni kena fahamkan betul-betul kan kalau kita buat layer tu. Coin A katakanlah baru sampai layer ke-20. Coin B baru sampai layer ke-11. Coin C barulah sampai layer yang ke-5 contohnya. Memang kita dah allocatekan kat sini $300. Maknanya sini baru pakai $200. Sini baru pakai $110. Sini baru pakai $50. So bajet kita tu tadi, duit kita tu tadi, kalau kita letak 3 coin sepatut kita kena ada 900, betul? So sini tolak 200, 110, 310, 360 kan? Baru tolak $360 kan? $360 tu tadi tolak dengan 900, boleh catch up saya tak ni? Kan? Kita nak kira kalau kita ikut betul-betul buku, setiap satu coin ni kena ada 300, satu coin kena 300, sini dah jatuh sampai layer ke-20. So dia dah pakai $200. Sini dia dah jatuh sampai layer ke-11. So dah pakai $110. Kali $10 je lah. Sini jatuh sampai layer ke-5 dah pakai $50. Jadi kita ada modal 900 awal-awal tadi. Memang dah allocatekan untuk 3 coin. 900 tolak kepada 360. Maksudnya duit kita standby masih ada 540. Betul? Sebab tak semua coin tu jatuh dia sama. Ada yang jatuh dulu, ada yang jatuh kemudian. Kan? Jadi kita masih ada lagi $540 yang tidak di-trade. Faham Coin ni tak trade lagi. Dia duduk dalam simpanan. Jadi tuan-tuan kena faham, setiap keuntungan yang saya cakap 1% atau 1.3% atau 1.5% tu bergantung kepada coin yang sedang dalam position. Dolar yang sedang di-trade. Bukan kepada dolar yang standby. So 540 ni saya tak boleh jadikan dia sebagai profit and loss. Sebab dia belum digunakan lagi untuk masuk entry position. 1% tu berasaskan kepada $360 yang dalam position tu tadi. Sebab tu ada orang tanya saya, dolar saya banyak. Kan saya masuk hari tu $1,000, kenapa profit saya sikit sangat? Kan? Sebab dia tak gunakan 100% kita punya US dollar. So US dollar yang belum digunakan tak masuk entry lagi, macam mana nak kira profit ataupun loss? Tak boleh dikira. Itu hanyalah standby. Jadi maknanya kalau sekarang ni saya tengah trade 3 coin macam ni, layer ke-20, layer ke-11, layer ke-5, profit saya mesti dihitung daripada $360 sahaja. Bukan daripada total capital saya. Memang capital saya 1,000. Contoh 900. Tapi 540 tadi belum digunakan lagi. Faham Dia hanya untuk standby. Jadi boleh kalau kita tengok hanya coin A je yang jatuh, coin B dengan coin C tak jatuh, kita tambah lagi satu lagi coin D dekat situ. Letaklah 30 layer. Boleh. Kita nak tambah macam tu. Tapi kita kena jaga-jaga juga sebab by right 300 memang allocatekan untuk satu coin. Sebab sub-bin mode ni dia cepat Kadang-kadang sini boleh pergi sampai layer yang ke-7. Sini kadang-kadang boleh cover balik sampai layer yang ke-5. Sini boleh naik pula, coin ni naik pula, dia boleh sampai layer yang ke-3 pula. So kat sini dia dah tak pakai banyak lagi. Dolar kita dah tak pakai banyak lagi. Jadi layer jauh ataupun dekat ini tergantung kepada kita punya strategi kita. Untuk orang copy trade boleh. Tak ada masalah kita nak copy trade sebab layer yang dia letak tu berbeza-beza kan. Trader tu dah faham, dia yang letakkan. Cumanya lebih bagus tuan-tuan kalau tuan-tuan fahamkan cara robot ni bekerja terus. Jadi cara saya kalau nak sebab kelas ni kelas advance kan. Kelas ni kelas advance. Jadi saya akan mengajar secara advance lah. Tapi kalau saya punya cara yang paling senang bila tuan-tuan nak set up untuk robot orang lain. Ini saya bagi tips Nak set up robot orang lain macam saya buat dengan Tuan Zaidi kita, dengan Kak Airin kita, dengan Tuan Hanan kita. Saya buat apa? Saya hanya letak 30 layer tuan-tuan. Saya letak 30 layer.
Sebab setengah orang kadang-kadang kita nak ajar macam ni dia tak ada masa. So saya akan buat layer yang pertama sampai layer yang ke-30 semua satu-satu saya buat. Dalam keadaan sekarang lah. Sebab martingale ni kita boleh ubah-ubah tuan-tuan, jangan risau bukan dah tetap je tu tak boleh ubah dah. Kita boleh ubah-ubah mengikut keadaan semasa. So saya letak satu sehingga layer yang ke-30 dia punya times pun satu juga. Dan times dia pun satu. Jadi kalau orang yang nak start trading tu, kalau dia nak try kan, saya kata dengan dia, you try $1,000 terus. Jangan suruh dia try $100 tuan-tuan. $100 ni kecil sangat kan. Susah sikit lah nak dapat profit, yang kecil hati lah kan. Tapi kalau nak buat $100, dia kalau kita pakai satu-satu ni pun dia hanya boleh cover sampai layer yang ke-10. Penurunan alternatif coin biasanya tuan-tuan, dia akan pergi antara 15 paling kejatuhannya dia boleh pergi 15 ke 25% harian. Dia boleh jatuh alternatif coin ni dalam keadaan sekarang lah. Kalau dalam general ataupun major coin sekarang ni tuan-tuan, kejatuhan dia mungkin dia akan pergi antara 10 ke 20%. Kadang-kadang alternatif coin ni boleh pergi sampai 35%. Boleh. 15 ke 35% pun dia boleh pergi. Tengoklah coin-coin jenis apa kan. So, kalau tuan-tuan trade general coin tu ataupun coin-coin major, contoh trade Bitcoin, trade Ethereum, trade ADA, dia tak jatuh teruk. Dia tuan-tuan tak macam jatuh Doge, tak macam NFT kan. Kejatuhan dia boleh pergi sampai 35%. Dia naik balik sekejap boleh cover balik pergi jadi 15%, boleh jadi 10%. Kadang-kadang dia naik sekejap, dia jatuh, volatility dia lebih tinggi. Tapi untuk langkah selamat, kita main 30 layer. Dekat sini tuan-tuan letak 30 layer kan. Untuk orang yang baru kita nak siap kemudian ni lah. Yang tengah trade tu kalau ada modal boleh tukar. Kalau tak ada modal tak apa. Biarkan je setting yang lama. Tukar kepada 30 layer. Letak semua kan 1% /1 times. So dia boleh tampung 30% negatif. Setiap satu coin tu tadi kita dah allocatekan $300. Jadi kalau dia ada $1,000, sepatut tuan-tuan beli 3 coin, tapi tak apa, masukkan je coin yang keempat. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak betul-betul letak 3 coin, sebab kalau sebelum ni saya suruh buat 3 coin je. Tapi ini pun market saya tengok dah lantai dah ni kan. Kalau jatuh pun taklah jatuh teruk kan. Tak semua coin tu akan jatuh terlalu merudum kan. Boleh buat 4 jenis coin. Boleh clear? Habis cik, saya tak ada $300 nak letak satu coin. Saya ada $500 je. Takkan nak beli satu coin, sayang lagi $200. Okey, kalau kita ada $500, kita dah faham tentang layer tu tadi kan. Kita dah faham tentang layer tu. Kita ada $500 tuan-tuan. Kita allocatekan satu coin kita tu cover sampai 20 layer pun tak apa. Sampai 20 layer. Satu coin cover untuk 20 layer. Pakai je formula saya tadi. Setiap kejatuhan letak 1%. Setiap pembelian baru letak 1 times. Maksudnya satu gandaan lah. 1 times. Okay. So jadi bila dia jatuh letak berapa layer? 20 layer. So kejatuhan itu boleh tampung sampai 20%. Dan setiap satu coin kita letak bajet dia $200 lah. $200. Boleh faham Jadi kita ada $500 boleh buat pembelian 2 coin. Boleh buat pembelian 2 coin. Tapi jangan ubah dia punya first order 2 coin. Boleh tuan-tuan kalau kita nak follow copy trade pun boleh juga. Tapi sebenarnya copy trade dia bukanlah copy trade 100% dia jual kita jual tuan-tuan. Copy trade tu bermaksud kita tiru dia punya layer martingale tu je. Ketika martingale layer tu kita tiru, dia start, kita follow tu je. Tapi kita bagi dia 1% setiap kali profit. Buat apa? Baik tuan-tuan buat sendiri benda ni, buat manual sendiri kan. Faham Boleh clear? Alright. Jadi kalau untuk yang orang yang tak ada modal, ada $100 je, janganlah letak 1%, 1% sebab sikit sangat. Mungkin dia boleh letak 3%. Jatuh layer kedua pun 3%. Jatuh layer ketiga 3%. Contohlah 3%. So
nak bakar layer banyak tak ada. So sini dia buat pembelian balik $10, pembelian balik $20, pembelian balik $10, $20 konsisten lah. $20 sini 10, 20, 60, 70. Dia boleh buat lagi lah 4 ke 5 layer. So 3%, 3%, 3%, 3% je dia buat. Ataupun nak buat 5%, 5%, 5%, 5%. So jarak tu jauh lah. Layer dia tu jauh. Kalau untuk modal macam tu. Jadi kalau untuk orang yang ada modal $100 ni tadi tuan-tuan, boleh buat tu, letak layer dia tu jauh. Martingale dia tu jauh sikit. Safety net dia tu jauh sikit. Jangan rapat-rapat. Kalau orang yang ada modal, letaklah rapat-rapat. Jangan letak jauh-jauh. Orang yang ada modal ni, make sure dia kena full utilizekan dia punya modal. Jangan letak layer tu terlalu jauh. Sebab dia boleh allocate tadi 600. Kalau dia boleh buat satu coin 600 pun, ambil coin-coin yang volatility dia betul-betul tinggi tuan-tuan. Ambil yang volatility dia betul-betul tinggi. Dekat macam mana nak tahu? Pergi dekat dia punya professional tu tuan-tuan. Klik yang bahagian professional punya coin. Klik dekat professional punya coin. Kalau tuan-tuan perasan ni, kebanyakan coin yang tengah trade sekarang ni memang dalam kategori professional. Sebab itu kita ambil layer tu rapat kan. Tengah cakap-cakap pun dah boleh ada profit. Nampak tak? Itulah Royal Q kan. Tidur ada profit, cakap ada profit. Kan pukul 2 pagi masuk lagi profit. Alhamdulillah tuan-tuan kan. Jadi itulah cara kita. Baik, saya dah clearkan page itulah. Tuan-tuan fahamlah Jadi sekarang saya akan go through pula dekat mana? Dekat distribution take profit allocation ni. Ini adalah penjualan sub bin mode. Penjualan sub bin mode ni sebenarnya sama jugalah. Kita setkan 1.3% ke 1.1% ke, senang kita buat 1.3%. So ketika sub position yang kelima cukup 1% dia akan sell. Jatuh balik dia akan buy. Naik balik dia akan sell. Itulah cara dia buat. Jatuh buy, beli, naik sell. Jatuh buy. Dia naik sell. Sini buy. Every layer dia buy. Naik balik dia hanya sell. Nampak tak? Macam itulah cara dia buat ni. Tuan-tuan bayangkanlah. Sini ada layer dia ni. 5, 6, 7, 8, 9. Semua dia ambil 1.3% kita buat profit. Masih tertakluk kepada naik 1.3 baru trigger, jatuh sikit 0.1 baru dia jual dekat 1.2%. Sama juga. Itu konsep tu dia tetap kira dalam bentuk sub bin mode ataupun sub position. Boleh tuan-tuan Boleh faham Jadi tak payah nak copy trade, buat sendiri je kan. Buat sendiri senang kan. Buat apa nak copy trade. Okey. Jadi itu tentang trading di dalam. Yang dekat luar ni pula, apa ke button yang dekat luar ni? So tuan-tuan tengok betul-betul. Satu dia ada panggil button cycle ataupun one shot button. Ni sebab dah one shot, so dia tukar situ jadi cycle. Kalau tidak dia jadi macam ni tadi. One shot kan. So kita klik bila waktu sesuai kita nak klik one shot ni tadi. Contohnya kan. Lepas tu dia ada button sell. Lepas tu dia ada button buy. Dia ada button stop margin call. Dia ada button strategy mode. Okay. Pertama saya nak tunjuk strategi mode. Sebelum kita klik start, sebelum tuan-tuan nak klik start ni tadi, tuan-tuan kena tukar kepada sub bin mode. So macam saya punya team memang saya bagi tahu semua pakai sub bin mode real time settlement. Kalau kita tak pakai sub bin mode real time settlement ni tadi, kita kena letak modal yang lebih besar ikut harga average. Semua harga average. Tu dia panggil whole warehouse mode. Maksudnya layer 1 sampai layer ke-30 semua dikira dalam bentuk average price. Dia tak ada sub sell tu tadi. Dia tak ada single entry. Tak ada. So maknanya kalau kita nak trade pakai macam ni, amount dekat bawah tuan-tuan kena beli lebih banyak. Contoh 1, 2, lepas 2, 4, lepas 4, 8 times. Lepas 8, 16. Dia kena double bentuk V yang saya buat tadi. Tapi kalau kita pakai sub bin mode, real time tu, kita hanya kira daripada layer pertama hingga layer keempat sahaja average price. Start layer yang kelima, dia dah single entry. Jadi kita jadikan habit sebelum tuan-tuan nak
start trading, klik strategy mode ni, tukar dulu real time settlement. Apa beza sub-bin mode dengan sub-bin mode real time settlement ni? Bezanya dua saja, ni semua sama. Bezanya hanya daripada fuel fees tu tadi. Charge untuk 20% yang Royal Q ambil, kalau dekat sini dia tak charge lagi. Sampai coin tu tadi habis terjual. Sampai layer yang keempat terjual, baru dia charge lamsam sekali. Dia charge dekat kita punya Royal Q asset tu. Dia punya fuel fees tu, duit minyak dia lah. Fees dia lah. Tapi kalau kita pakai real time ni, sekarang untung, sekarang bayar dulu. Dia punya fees. Kejap lagi untung, kejap lagi terus bayar. Faham So better kita pakai yang ni lah. Kan dia dah pakai, dah asset, dah buat withdraw semua, tiba-tiba kan jadi negatif pula. Trading tak, apa pasal negatif? Dah panik seseorang kan. Dia tanya kita pula. Kan? So pakai je real time settlement ni, dia akan tolak on the spot. Dia akan tolak terus fees dia on the spot, kita tak ada hutang. Trading ni tuan-tuan jangan hutang-hutang. Trading ni biar kita habiskan dulu. Teruskan berapa kena bayar, berapa ni. So kita dapat tahu dah yang kita dapat tu adalah net profit. Boleh Okey. Lepas tu baru saya pergi kepada yang pertama lah. Saya dah terangkan strategi mode tu tadi. Sebab itu penting sebelum kita klik start, make sure ini yang first. Okay. So yang ni second. Okay. Kita klik start. Alright. Cycle mode ataupun one shot. Bilakah yang sesuai kita nak gunakan cycle mode ni? One shot ni. Okay. Biasanya tuan-tuan dia akan ada dalam kategori macam ni lah, one shot. Bila tuan-tuan dah start trading, dia akan duduk dalam one shot. So one shot ni maksudnya sekali trade je. One shot ni maksudnya sekali trade. Bila kita dah ada profit, bila kita dah ada profit, kita terus akan stop trading. Contoh, katakanlah robot tu tadi, dia dah beli, dia buy kat sini, buy, naik je 1.3%. Okay. Tunggu reverse 0.1, dia akan terjual dekat 1.2%. Contohlah yang saya terangkan tadi kan. Cukup je dah ada 1.2% dalam keadaan one shot. Okay. Automatically robot jual sahaja unit kita, dia akan stop. Dia tak beli dah coin tu. Faham Itu kalau kita letak one shot. Tapi jikalau dalam bentuk cycle mode, macam sekarang ni, robot tu ada keuntungan, beli, naik, ada profit, okay. Katalah profit 1.3, lepas reverse 0.1, 1.2%, okay. Dia dah sell kat sini, dia akan buy on the spot. Lepas dia jual, dia terus beli. Kalau naik balik, dia akan jual, sell. Lepas tu dia akan beli balik. Faham tak? Dia akan berulang sampai harga tu yang paling tinggi jatuh, dia akan buy balik. Faham So dia dalam bentuk kitaran lah, cycle mode. Selalunya kalau kita tak nak main coin ni, contohnya saya dah tak nak trade AVAX ni tadi, saya klik lah one shot. Saya klik one shot. Bukan bermaksud stop tuan-tuan One shot tu bukan maksud cut loss. Bukan. One shot ni dia akan stop selepas profit dan coin tu semua dah habis dia jual. Sampai layer yang pertama tu habis. Layer yang keempat lah. Dia tak jadi layer pertama. Layer pertama sampai yang keempat tu dia satu harga je sebenarnya. Kan? Sampai coin tu habis terjual, dia akan stop. Okay. Selagi tak terjual, trading harga market jatuh, trading di bawah, naik, beli, jatuh, naik, beli, jual, itu tetap akan berlaku yang sama. Jatuh tetap beli, naik tetap jual. Sampai layer yang keempat. Selagi tak touch layer yang keempat, dia tak jual habis, tetap trading berlaku. Setengah orang dia dah klik one shot, dia tanya saya kenapa robot saya tak berhenti. Masuk one shot ni kita nak tukar coin lain. Dah habis jual semua, baru dia stop. Selagi coin tu tidak terjual, habis, dia takkan berhenti. Kalau kita nak berhenti, itu kita kena tekan manual sell kat sini. Faham One shot ni dia akan jual selepas habis profit. Faham Dah habis coin tu tadi, dah ada profit, baru dia stop. Tapi kalau kita niat yang macam abang tadi tu tanya saya sebelum ni, dia kata kenapa coin saya tak terjual lagi?
Sebenarnya yang dia nak buat tu adalah cut loss ataupun manual sell. So bila kita sebut pasal manual sell ni tadi, tak kira lah dia tengah profit ke, dia tengah floating ke, floating profit ke, floating loss ke. Bila dia klik sahaja sell ni tuan-tuan, automatically dia akan cut habis. Waktu tu dia akan jual semua unit kita. Tak kisahlah ada profit ke tak ada profit. Faham So bila kita nak klik sell ni tadi, kita kena tengok kita dalam kategori apa. Contoh katakanlah saya dalam kategori house, whole warehouse tu tadi, dalam kategori average price, kita boleh pilih percentage. Nak jual 25% sahaja dulu pun boleh, kan? Nak jual 50% boleh, nak jual 75% unit saya boleh, nak jual 100% unit saya pun boleh. Ni by percentage lah. Kalau dalam strategy mode warehouse tadi. Tapi kalau saya duduk dalam strategi sub-bin mode, okey, contohnya saya nak jual, dia akan jual semua. Dia tak boleh pilih 50% ke 25% daripada berapa unit yang kita hold. Faham Jadi saya dah terangkan 3 button. Ini button untuk tukar setting. Ini button untuk tukar jenis coin. Coin tu dah ada profit, baru dia akan stop. Faham Dia tak lagi cycle, dia dalam bentuk one shot lah. Sekali trade saja. Yang ketiga, ini adalah manual sell. Faham So manual sell. Now yang keempat, ini dia panggil manual buy. Untuk orang yang nak manual sell, manual buy ni, manual sell ni emergency lah, kita nak sell. Orang yang nak main manual buy ni tuan-tuan, walaupun robot ini adalah robot yang kita boleh katakan secara auto, tetapi tuan-tuan kena faham dia tak menghalang saya untuk trade secara manual jikalau saya nak buat secara manual. Contoh, katakanlah saya pakar tengok graf, sekarang saya tengok graf, saya tahu market katakanlah nak naik, saya kata kan. So hari ni tengah trade ni, tengah-tengah trade, saya rasa saya nak buat belian tambahan. Contoh macam Solana ni tadi, coin Sol ni. Saya klik kepada buy. So tuan-tuan nampak, saya tahu harga nak naik, saya pun klik kepada market price. Tuan-tuan tengok market price ni, dia beli harga market. So sekarang saya dah beli sebanyak $541 untuk coin ni. Dengan harga purata setiap satu coin jatuh kepada $181 Solana punya price lah. Saya kalau nak beli, saya nak beli terus, saya nak beli kena minimum 100% lah. Minimum $10. Tapi kalau kita nak buy manual, sebaik-baiknya nak mengurangkan kita punya negatif tu tadi, nak mengurangkan saya punya negatif, saya kena beli 100%. So katakanlah sekarang ni saya nak beli berapa? 541. Yang samalah 541. Okay. Tuan-tuan boleh nampak tak apa terjadi dekat saya punya negatif? Ini negatif now. Ini jikalau saya klik buy. Tambahan. Nampak tak beza dia? Sekarang saya tengah negatif 2%. Tapi kalau saya beli amount ni tuan-tuan, dia dah tunjukkan angka dia, saya hanya akan negatif 1% saja daripada 2% negatif. Macam mana boleh jadi kurang negatif tu? Dia akan terus kira average balik. Dia akan kira average sebab saya beli besar dekat harga bawah. Faham Tudung pin 3 bawah. Dia akan ikut harga average. Boleh boleh clear. Baik. Jadi dekat sini untuk orang yang manual buy, dia tahu market nak naik, dia nak beli amount yang besar dekat situ kan. Sebab kalau nak beli amount dekat manual, dekat exchanger, bila harga dia naik, siapa nak jualkan secara manual? Dia tak ada masa. So dia beli through Royal Q juga. Bila dia ada profit, Royal Q yang tolong jualkan untuk dia. Faham Clear kat situ. So itu kelebihan dia button ni. Alright. So antara button yang ketiga adalah stop margin call. Okay. Stop margin call ni macam mana? Banyak orang tanya saya, kenapa kejap saya punya stop ni gambar pause, kejap stop ni saya gambar play, kan? Tuan-tuan, kalau normal trading sekarang dia akan ikut macam ni. Dia akan gambar dua jalid lah. Kalau ni kita panggil pause kan? Nampak sini kita panggil pause. Ada orang keliru pula dengan pause yang kat bawah ni. Jadi saya tak panggil pause lah. Dia ada gambar dia stop margin call.
Contoh, bila benda ni berlaku? Bila tuan-tuan dapat satu message, tuan-tuan dapat message, your USDT insufficient. Tuan-tuan dapat saja, katalah market tu dah jatuh. Letak layer sampai 60, duit cukup untuk layer 10 je. Contohlah, dia dah jatuh sampai ke layer 10, kan? Market tu dah jatuh sampai layer ke 10, kan? Layer yang ke 11 dia jatuh, sini dah tak ada duit. Buy tu dah tak berlaku. Sebab US dollar kita habis, dah tak ada buy dah. Kan? Dia akan trigger kita, dia akan ingatkan kita untuk dia beritahu USDT kita insufficient. Dah habis lah. USDT kita habis. Dia akan dapat message tu pada kita. So bila dia dapat message tu pada kita, automatically tuan-tuan, pada coin saya ni dia akan jadi macam ni. Dia akan pausekan coin saya tu. Kan? Dia akan pausekan coin saya tu, dia jadi stop. Dia jadi stop. So andai kata dia jatuh layer yang ke-11 ke-12 walaupun saya letak martingale sampai 100, sampai ke 10 saja USDT saya dah habis, dia jatuhlah macam mana pun tak ada buy yang berlaku. Dia takkan buat belian lah. Nak beli tu duit tu tak ada, nak beli macam mana? Coin tu terus jatuh, dia akan pausekan, dia akan stop saya punya margin call. So sini dia tak beli. Tak buy dia tak buy. Saya dah pangkah tu lah, tak buy. Kan? Dia takkan berlaku pembelian. Bila takkan berlaku pembelian, percentage saya ni akan jadi negatif saya semakin lama semakin besar. Percentage saya makin lama makin besar lah. Sebab dia dah tak kira submit mode pun tak ada, average price pun dah tak ada. Boleh faham So layer yang ke-11, layer yang ke-12 selalu dia keluar message tu. USDT insufficient. So apa yang saya buat, jikalau saya top up balik USDT saya nak tambah USDT saya kena klik play balik. Saya klik balik button open margin call ni. Andai kata dia jatuh, tengok ni tuan-tuan. Contoh, kata kalau dia jatuh, okey. Dia jatuh. Saya kena lukis lah. 1, 2, 3, 4, siapa kat sini katalah sampai layer ke-15. Okey. Dia dah jatuh layer yang ke-16, 17, 18, 19. Duit tak ada. USDT relax. USDT dah habis. Kan? Tetapi dia dah sampai, percentage dia dah besar lah. Negatif dia dah besar. Negatif dia dah besar. Tiba-tiba kita masuk duit ketika harga di sini. Ni layer yang ke-15. Layer ke-16, walaupun sini dah jatuh 10% lagi, layer yang ke-16 dia akan ikut di sini. Selepas 10% kejatuhan, dia akan buat new buy dekat sini. Nampak? Mana pula ni? Macam mana dia pakai pula ni? Okay. New buy dia akan start buat pembelian layer yang ke-16 dekat harga yang bottom. Bila dia naik sikit, layer kita akan 3 ni, 1, 2, 3 yang belah bawah ni, maksudnya 16, 17 dan 18 layer ni akan slowly naik ke atas. Layer ni akan pindah ke atas. Boleh. Benda tu boleh berlaku kan. Ni advance class kan. Saya terangkan macam ni boleh faham kan. Maksudnya, katalah atas ni 10 layer, tiba-tiba dekat sini market jatuh, duit tak ada, habis. Dia dah jatuh lagi 10% dekat sini. Layer yang ke-11, baru kita masuk duit, dekat harga dah bawah ni dah jadi 20%. Kan? Kita masuk kat sini, dekat sini dia akan buat buy yang baru. Dan ketika market tu naik slowly, ingatkan kita dalam cycle mode, dia akan buy kat sini balik, dia sell, dia buy balik. Dia sell, dia buy balik kat sini, dia sell, dia buy. So sebenarnya layer kita berpindah balik naik ke atas sampai dia dekat balik layer tu gabung. Dia boleh macam tu Sistem dia tu dia boleh kira macam tu. Ini yang fahamlah kan. Apa pun itulah cara robot kita bekerja. Boleh tuan-tuan Cara robot kita bekerja. Alright. Jadi
Jikalau berlaku USDT habis, katakanlah daripada banyak-banyak USDT kita, katalah kita beli 4 coin, ada $1,000. Sikit lagi tuan-tuan, sikit je. $1,000, kita beli coin 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Kita beli coin kita tadi, kan? Andai kata sini dah floating 20% negatif, sini dah negatif 15% negatif, sini dah negatif 30%, sini negatif 6%, tuan-tuan. Kan? Saya nak top up modal baru. Modal ni semua dah habis dah floating dah. Saya nak top up berapa modal? Contoh kata saya nak top up, katakanlah $300 tambahan. Ada dua cara. Satu, $300 ni straight away beli coin baru. Tak ada isu lah, start trading baru. Sebab dia dah stop margin call kita tu, dia dah stop. Kita just beli coin baru, kita deposit jaja dalam kita punya wallet ni, kita stop, kita beli coin baru. Yang kedua, kita nak clearkan negatif kita satu persatu. Cara dia macam mana? Tuan-tuan buka yang dekat negatif paling kecil dulu. Make sure play dia punya margin call dia tadi tu dekat sini. Yang ni biarkan pause dulu. Yang negatif besar ni biarkan pause dulu. Sebab $300 ni tak cukup nak tampung $1,000, tuan-tuan. So buka yang ni dulu. Sampai yang ni klik one shot. Sampai dia habis terjual, dia dah stop. Of course dolar tu dah ada balik dengan kita. Kita akan clearkan coin yang kedua pula. Negatif paling rendah 15%. Lepas tu kita akan clearkan balik coin yang ke pertama pula. Lepas tu baru kita akan clearkan coin yang negatif paling besar 30%. Faham tu cara dia. Nak 30 kita play tiga-tiga, tuan-tuan, sekejap je US dollar kita habis balik. Tak selesai masalah pun. So kita kena clearkan satu persatu. Tengok negatif yang paling rendah, itu yang kita clearkan dahulu. Boleh tuan-tuan So contoh tadi saya ulang balik, ada $1,000, ini dah floating loss, modal ni dah habis. So kita nak top up $300. Sebelum kita nak buka play margin call tu tadi, kita nak start balik dia punya margin call, tengok betul-betul percentage yang paling rendah, itu yang kita onkan dia punya margin call macam ni lah. Tadi sepatutnya bila duit dah tak ada, dia jadi open margin call kan. Ini yang kita openkan dahulu, yang percentage paling rendah. Dan jangan lupa klik one shot bila kita dah buat tu, sebab kita nak balik modal kita untuk clearkan coin yang kedua, untuk clearkan coin yang ketiga slowly, dan coin yang keempat. Baru kita start trading all over again lah. Start tekan button, pilih coin lain ke macam mana kan. Okay? Itu berkenaan dengan trade setting. Berkenaan dengan coin-coin ni kita, tuan-tuan, tips saya adalah mudah kan. Cari coin-coin yang betul-betul mempunyai volume besar dan popular, tuan-tuan. Semalam saya dah bagikan dalam grup macam mana kita nak tahu coin-coin yang potensi untuk kita trade. Tuan-tuan boleh buka kepada Coin Market Capital. Coin Market Capital. So kita buka kepada Coin Market Capital. Sikit saja lagi, tuan-tuan. Sikit saja saya bagi tips. Buka kepada Coin Market Capital. Tuan-tuan type. Okay. Coin Market. Pergi dekat Coin Market Capital. Coin yang ada di dalam Royal Queue sahaja tuan-tuan tengok. Yang tak ada dalam Royal Queue tak payah buang masa lah nak tengok. Ini salah satu tip saya kan. Contoh Ethereum. Contoh tuan-tuan pergilah coin apa yang tuan-tuan nak tu kan. Pergi klik kepada Ethereum. So tuan-tuan dah klik Ethereum ni tadi. Tengok belah atas dia, tuan-tuan. Maaf, line slow sikit. Okay, tengok ke atas ni, check dekat wallet dan news. Wallet dan news. So tengok, bukan wallet sebelah wallet tu, nama dia news. Okay, news dan social, news dan social. So dekat news ni, tuan-tuan, ada berita terkini tentang coin-coin ni. Kita panggil fundamental dia lah, asas dia. Saya tak payah ajar tengok gitu. Tengok status tu, berita tu datang yang terkini. Yang terkini. Kalau coin-coin yang ada potensi ni,
mesti ada latest news tentang coin tu. Tak mungkin diam-diam coin tu buat naik. Ada orang pump, tak ada, tak mungkin. Dia mesti related dengan news teknologi ke yang terkini ke, orang hysteria pergi beli coin ni secara beramai-ramai ke, mesti ada sebab. So tuan-tuan boleh tengoklah coin-coin kat situ. Itu untuk news. So news ni datang daripada macam-macam lah, daripada blog dan sebagainya. Tapi kalau social, cryptocurrency, kita banyak pakai Twitter. Kita banyak pakai Twitter. So dekat social ni orang banyak tweet. Dia tweet. Kan? Siapa yang tak ada Twitter tu, buatlah Twitter. Kan? Sebab benda ni kita boleh tahu latest news kan, yang related. So bila dia hashtag dekat Ethereum kan, dia hashtag dekat Ethereum, dia akan keluar dekat social. Nampak? Ayam Michu Kichi. Saya nak sebut pun tak pandai lah kan. Alright. Jadi itu cara dia untuk kita faham tentang layer martingale dan trade. Sikit, bagi saya 2 minit. Ini represent for percentage. Ini represent for dollar. Jadi kalau kita nak tahu duit kita sekarang tengah negatif berapa? Negatif 15%, tapi dalam bentuk dolar tengah negatif 36 sen. Okey. Yang hijau tu ada kena mengena tak? Yang hijau ni, ini adalah pergerakan market, okey, dalam tempoh 24 jam. Tak ada kena mengena dengan percentage ni. Tak ada kena mengena Ini pergerakan market coin tersebut dalam tempoh 24 jam. Kalau kita buka exchanger, tengok pada H-bar ni kan. Tengok dalam 24 jam daripada semalam dengan hari ni kenaikan dia 6.79%. So tuan-tuan kalau nak beli tu tak nak tengok chart, tengoklah yang negatif besar. 1.5 dengan 0.8 mana besar? 1.5, belilah 1.5 tu. Tu salah satu tips dia lah. So ini negatif kecil je 2.7, tapi dia dah makan dekat $13. Jadi kalau nak tahu VET ni kan, contoh VET. Saya klik kepada VET, sekarang tengah beli $471. Waktu beli. Maknanya sekarang dah tak ada dolar tu dah. Dia kira unit saya 5,600 unit VET ataupun $471. Untuk saya tahu net dolar saya yang net sebenarnya 471, floating loss tu berapa? Floating loss 3%. Maknanya saya tengah kerugian dalam 14% floating loss. Jikalau saya jual sekarang. Jikalau saya jual sekarang, saya akan kerugian 14%. Tapi kalau tak jual, robot takkan jual ketika negatif, floating sahaja. Atas kertas nampak rugi tapi dia bukanlah real loss. Faham Itu cara dia je lah. Alright. Jadi saya rasa itu saja perkongsian daripada saya. Mungkin tuan-tuan ada soalan sedikit, kita boleh nak buka, tak payah terlalu ramai tuan-tuan. Saya ada appointment ni pukul 5 dengan Tuan Azlan kita. Okey. Ada apa-apa nak tanyakan? InsyaAllah saya cuba jawab. Ada nak tanya ke? Ada soalan dekat chat ni. Soalan di chat What is the difference of general and professional? Puan Zura kita. General dengan professional beza dia daripada volatility coin. General ni dia lebih rendah sikit kenaikan dan penurunan dia kan. Kalau professional tu volatility dia lebih tinggi. Sebab tu untuk kategori professional akan main dekat situlah. Trade kat situ. Maksudnya dia boleh jatuh sampai 35%, dia boleh naik balik kan. Jadi kalau untuk yang kita trade ni, kalau baru-baru nak belajar trade lah dekat general pun boleh. Itu perbezaan. Just exchanger nak clearkan card untuk bezakan volatility tu. Okey. Tuan Syukur Muhammad kita, kalau harga jatuh lagi ke 3.5 macam mana? Harga jatuh lagi 3.5 ini soalan ni mungkin dia dah terlewat Harga jatuh ke 3.5, kalau kita 3.5 tu mungkin dia masukkan percentage lah. Oh, maksudnya daripada $7.5 jatuh 35, modal kita dah habis, dia akan berlaku floating lah. Akan berlaku floating Tuan Syukur Tadi mungkin daripada chart V saya tu, dia masukkan dah jatuh $7.5, daripada harga $30 jatuh lagi 3.5 macam mana. Mungkin itulah so kalau macam tu, bila modal dah habis USDT, saya dah terangkan awal tadi, baru berlaku floating loss. Kita hold saja. Main kripto tenang-tenang, jangan kelang kabut. Main kripto tenang-tenang. Bila kita modal kita dah habis pakai, tuan-tuan hold sahaja. Dan pastikan modal untuk trade ni modal medium dan long term.
Jangan letak susu pampers anak semua dekat sini tuan-tuan. Jangan letak duit nak bayar duit bulan kereta bulan depan nak letak kat sini. Jangan. Sebab keuntungan dalam cryptocurrency melalui pengalaman saya yang saya beli 2014, saya buat duit big chunk of money pada tahun 2017-2018. Selepas 3 tahun baru kita memang untung. Tengah-tengah jalan pun untung. Tapi untung besar lepas 3 tahun. Jadi macam investment nak beli gold. Ada ke orang beli gold pakai duit nak bayar duit sewa rumah bulan depan? Tak ada. Sama juga cryptocurrency dalam bentuk digital asset. Baik, Tuan Suhaimi. Tuan, boleh ke kita set average lebih daripada 5 layer? Boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada kita punya money management. Saya ulang tadi, nak letak 100 layer pun boleh. Tapi pastikan cukup lah. Kita letak 100 layer, semua $1, $10, $10, kan? Tapi kita punya duit $100 je, tak cukup. So tak guna juga letak layer banyak. Layer tu cukup untuk tampung kita punya negatif atau modal yang kita ada. Cukup modal. Okey, Muhammad Nuruddin nampak. Okey. Bila dah capai 50 layer, apa akan berlaku? Dia akan stop pembelian seterusnya. Kalau jatuh lebih daripada 50 layer, kan, dia dah touch 50 layer, dia akan stop buat pembelian seterusnya. Sebab dia hanya ikut kita punya setting sahaja. Mungkin waktu tu, dia boleh jatuh lagi pergi ke 100 layer. Tapi kita tak buka layer tu. Kita berlaku floating loss sahaja. Boleh Maksud kita nak buat penambahan, kita tambah 10 layer berikutnya. Jadikan 60. 50 campur 10, jadikan 60 layer, kita setting balik. Okey. Tuan Jamil kita sub bin mode ditukar hanya selepas layer jatuh yang keempat. Tak perlu tuan. Sub bin mode ni sebelum start trade, tuan terus boleh tukar. Tetapi dia function selepas layer yang keempat, iaitu layer yang kelima lah. Dia start function selepas layer yang kelima. Tapi kalau kita dah klik start, tuan, sebelum klik start, tuan tukar siap-siap kepada sub bin mode. Boleh Tuan Jamil manual atau ada earlier setting. Kena tukar secara manual atau kena tukar secara manual. Kalau tidak, dia duduk dalam average price lah. Dia panggil warehouse punya harga. So kena tukar manual kepada sub bin mode. Recording ni boleh share tak? Lambat join. Boleh Tuan Cham. Kita boleh share. Tuan Hanan kita akan bagi. Alright, DWD bagus tu minta share dalam grup rakaman untuk belajar baik. Baik, setuju juga. Ya, share. Thank you very much for information. Thank you. Boleh dapat recording. Ya, boleh Tuan. Ada pernah apa-apa coin-coin hang-ups? Ada pernah? Hangus. Apa? Hangus. Coin hangus tak ada tuan. Kecuali kalau kita beli coin-coin shitcoin atau meme coin lah. Yang memang coin-coin pump and dump ni kan. Yang kita beli daripada Trust Wallet ataupun menggunakan Trust Wallet. Kadang-kadang setengah orang dia suka beli shitcoin kan. Dia beli coin daripada Uniswap ataupun PancakeSwap kan. Situ banyak meme coin lah. Coin ni ada 15,000. So kalau beli daripada sana tak selamat tuan-tuan Dia boleh pump and dump tu, tiba-tiba esok ada $100, hari ni terus jadi kosong. Maksudnya memang nilai unit tu tak ada. Tapi sebab tu Royal Q memilih hanya exchanger terbesar di dunia sahaja. Binance, Huobi dan juga Coinbase sahaja. Jadi coin-coin yang ada dalam ni boleh saya katakan semua yang ada volume, yang ada demand, ada permintaan. Kalau coin tu tak ada demand, tak ada permintaan, kita panggil bubble lah. Coin tu bubble. Dekat market banyak supply tapi tak ada buyer. Macam kita beli apa? Beli besi buruk lah kan, tak ada value besi buruk pun ada value, batu tak ada value kan, contoh macam tu lah. So kena hati-hati. Kalau pakai Royal Q insya-Allah tuan-tuan clear. Okey, Tuan Azam mudahkan saya. Okey. Terima kasih Tuan Sufi atas perkongsian, dapat recording share. Okey, terima kasih Tuan. Okey, Sabimot tukar hanya selepas lagi keempat tu saya dah jawab Mana boleh untung? Trade setting sendiri dengan cycle. Sebab saya tengok grup Thailand, dia tekan cycle kepada grup-grup je. Kalau tanya saya lah, untung ni bergantung kepada modal tuan, bergantung kepada martingale ataupun trade setting. Kalau tuan-tuan boleh masterkan trade setting ni, pakai trade setting sendiri pun lebih bagus. Trade setting sendiri pun lebih bagus. Cuma kadang-kadang bila orang baru tu, kita nak ajar semua benda dalam satu masa, kita tak nak susahkan dia kan. So kita akan
buat trade ke setting untuk dia ataupun kita suruh dia follow copy trade. Kita suruh synchronize strategi sebenarnya. Copy trade, different strategy compared to yours macam mana? Okey tuan, macam saya cakap tadi, Tuan Silong, bergantung kepada kita punya setting. Kalau setting macam saya ni memang setting yang rapat-rapat 0.6 tu, modal pakai besar. Untung dia pun besar. Better daripada kita buat copy trade. Copy trade ataupun synchronize strategi ni hanya nak memahamkan orang sahaja buat pertama kali. Sebab kalau hari tu dia nak daftar account, hari tu kita nak ajar dia trade setting, nanti benda ni dia nampak susah. Jadi kita boleh buat trade setting yang macam saya cakap tadi, saya dah bagi tipskan tadi, trade setting saya iaitu kita buat untuk setiap satu coin standby $300. Letak 30 saya tahu ni betul. Tapi saya nak bandingkan kalau dengan cara Cik Sufi, dengan QQ ke, itu Kuzul AI ke, itu macam mana kalau bandingkan dia punya profit? Sebab saya tak tahu profit daripada QQ berapa, saya lama tak gunakan dia. Kalau macam QQ kadang-kadang dia buat 30 layer je, saya buat sampai 60 layer. Daripada martingale yang dekat lebih profitable lah. Martingale yang dekat 0.6 lebih profitable berbanding dengan jarak dia 1% ataupun persen yang jauh. Bila saya join tu, saya disorkan beberapa coin lah. Bagaimana Cik Khairul tu pilihkan coin tu? Ya, itu salah satu option saja tuan. Untuk tuan fahamkan bagaimana dia bekerja. Bagaimana robot kita function. Maknanya kalau tuan dah faham robot kita function, tak perlu follow QQ Circle lagi, kemudian tuan boleh buat your own setting pun boleh. Kan? Macam QQ Circle itu yang paling safe lah. QQ Circle dia selalu buat 1% kan. Tapi untuk permulaan dia akan buat hanya untuk 15 layer saja. Kali dengan 15 maksudnya setiap satu coin $150. Tapi kalau market turun lebih daripada 15 layer, tuan akan berlaku floating lah pada waktu tu, boleh tukar. Baru kita buat penambahan kemudian pun boleh. Dia tak ada istilah mengatakan QQ Circle lebih bagus daripada saya Metric lebih bagus pada QQ Circle. Dia bergantung juga kepada modal kita ada berapa ketika itu dan juga setting kita macam mana, money management kita macam mana. Boleh tuan Ya, okey. Alright. Okey, thank you. Terima kasih. Baik. Adakah Tuan Ismail kita, adakah normal profit sekarang hanya dapat around 2 ke 3, $12 saja? Capital saya RM40 lebih. Saya guna copy trade ambil dalam 17 coin. Okey. Kalau untuk Tuan Ismail ni tadi, tengok balik kepada coin tuan, tengok balik USDT balance sekarang berapa? Capital yang tinggal, USDT yang tinggal sekarang berapa? Tuan Ismail kita. Kalau USDT tu ada lagi, maksudnya tuan still boleh trade lagi. Kena check dekat tuan punya account tu tadi. Make sure setiap coin kita tu dalam kategori apa, logo dia macam ni. Tuan screenshot saya punya screen. Kalau masih dalam macam ni, okey. Tapi kalau dia dah bertukar jadi macam ni, maksudnya USDT kita dah habis. Tengok balik USDT dah habis ke? So maknanya dia dalam holding mode. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar, Tuan Sufi. USDT ada tak? USDT ada tinggal sikit je. Kalau sikit je maksudnya dia dah tak boleh beli. So memang betul tuan punya profit sekarang bergantung kepada kenaikan sahaja. Kalau harga dia tak naik, dia takkan ada profit, dia duduk dalam holding mode. Dalam holding saja. Itu normal lah. Kan? So tuan, saya suggest mungkin 17 coin tuan tu kan, tuan kurangkan sikit. Jangan ambil semua 17. Lepas antara 2-3 coin tu, tuan tengok yang paling percentage yang paling rendah. Maksudnya negatif yang paling kecil, tuan klik one shot. Boleh tuan? Okey. Boleh. Tak perlu nak buat sampai 17 coin. Dia yang paling ideal, paling cantik, maksimum pun buat 15 saja. 15 tu cantik. Tak perlu pergi sampai 17. Buat 15 cantik. Kalau ada modal yang lebih lagi,
tuan tinggikan dia punya first order, buy order dia tu tinggikan sikit. Daripada $10 naik $15 ke, naik Itulah. $20 ke. Sebab saya ingat saya nak masuk lagi, inject lagi capital, tapi saya jadi bersalah kan, confused. Sebab saya takut sebab saya tengok USD saya dah kurang. Saya ingat saya nak letak lagi dalam 10k macam tu. RM. Okey, boleh, tak ada masalah. Cumanya bila tuan masukkan berapa 10k tu tadi, jangan onkan semua 17 tu. Buka 5 dulu ke, 5 coin yang negatif terendah, tuan baru playkan dia punya margin call dulu. Okey. Faham. Ambil 5 coin. So kita clearkan satu-satu lah. Kalau tidak kan dia sedut balik semua orang, terus floating balik kan. Tu cara dia. Boleh Boleh. Thank you Sifu. Okay, Alright. Jadi itu saja tuan-tuan. Minta maaf saya dah ada orang tunggu. Pukul 5 ke office ni saya kena rush pergi ke sana sekejap. Saya nak buat kopi tadi, tak ada orang kan. Okey, itu saja perkongsian. Saya harap sedikit ilmu yang saya berikan ni dapat beri manfaat kepada semua. Kelas macam ni tuan-tuan kena join banyak kali. Tuan-tuan masuk kat situ, take note sekali, tak ingat, 2 kali, tak ingat, 3 kali, tak ingat. Sebab tu saya katakan orang yang dah trade tu tuan-tuan belik-belik je trading tu. Jangan risau. Duit tuan-tuan ada di exchanger tuan-tuan, bukan di Royal Q. Jadi tuan-tuan belik-belik je kat situ, klik-klik tengok macam mana tuan-tuan try tuan-tuan try. Puan Siti kita boleh dapatkan nombor HP, boleh. Boleh tanya dengan introducer untuk dapatkan nombor HP saya, tapi saya ni orang ramai WhatsApp. Kalau saya reply lambat tu saya minta maaf sangat-sangat kan, sebab saya pakai satu nombor je, itulah nombor personal dan itulah nombor bisnes saya kan. Kalau reply lewat tu saya mohon maaf. Okey, untuk hari Ahad tuan-tuan, hari Ahad ni kita akan buat Zoom meeting, national meeting Zoom national meeting. Tetapi kelebihan dekat sini kita buat untuk semua, tapi yang akan bercakap tu semua testimoni untuk kaum hawa. Kita jemput wanita-wanita semua untuk join, okey, perkasaan wanita kan, untuk join kepada Zoom meeting hari Ahad ni. Cuma untuk presenter dia, Tuan Ijat yang akan presenter. Jadi saya tegur Tuan Ijat, mana boleh grup perempuan lelaki present. Join tak apa, jangan present kan. Tu saya nak minta kalau boleh Puan Irene kita kan, Kak Irene kita kan, untuk jadi presenter malam tu lah. Nanti communicate dengan saya secara personal lah mungkin kita boleh angkat akademi ni, tengok kita punya presenter. Cuma present tu ringkas saja, dia tak membezakan present untuk cryptocurrency, trading dan juga terus affiliate. Satu orang akan present semua. So secara salam trading ni tuan-tuan tak terlalu teknikal, selalu yang boleh bekerja from home, yang tak tahu nak buka email sebelumnya pun boleh dapat duit melalui trading Royal Q. Itu yang kita nak tunjukkan pada orang sekarang ni. Kalau Royal Q ni sangat-sangat mudah. Boleh Jadi kita berjumpa lagi tuan-tuan. Terima kasih. Maaf saya ambil masa sedikit. InsyaAllah kalau ada lagi kita akan beritahu maklum. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pass semula kepada Pak Hanan ataupun Tuan Jah kita kalau masih ada dalam kita punya Zoom meeting. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Sufi kita, iaitu satu perkongsian yang sangat padu oleh Tuan Sufi pada petang ni. So mungkin persoalan okey yang bermain di fikiran kita mungkin hari ini sudah terjawab oleh Tuan Sufi kita. So insya-Allah kita akan adakan lagi iaitu kelas training ni, iaitu kelas teknikal kita ni. Okey. So bagi saya kelas ni sangat-sangat bagus untuk kita teruskan setiap minggu ke macam mana kan. So insya-Allah nanti lepas ni kita akan bincang dengan Tuan Sufi. Okey. So saya rasa setakat itu saja untuk petang ni sebab masing-masing perlu asal lagi kan. So insya-Allah kita akan jumpa pada Zoom meeting international nanti. So akhir kata daripada saya, berubahlah demi kemajuan, bertindaklah demi kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.